Assalamualaikum dan selamat sejahtera puan. Kami daripada kumpulan 5 ingin membentangkan projek mengenai projek pembangunan pelajar di Surau Bangunan Limpat. Okey, untuk projek khidmat komuniti kami ini mempunyai 4 orang ahli kumpulan, iaitu Abdul Syakurul Ali, Muhammad Ilyas iaitu saya, Hafiz Rozi dan juga Ahmad Muhaimin. Okey, next slide. Okey, saya ingin menceritakan tentang tentatif program. Okey, untuk aktiviti kami ini, khidmat komuniti ini, tarikh bermula daripada tarikh. Okey, tarikh kami bermula daripada 20 hari bulan sehingga 22 Oktober. Selama 3 hari lah kami mengambil masa untuk siapkan projek ini. Sebab dengan kekangan masa dan tidak cukup anggota. So, seterusnya tempat di Surau Bangunan Limpat dan masa daripada pukul 2 petang sehingga pukul 6 petang. Ini kerana kami mempunyai masa yang free di waktu petang sahaja. Okey. Tentatif program. Bermula daripada pukul 2 petang, kami berkumpul, kami 4 orang berkumpul pada pukul 2 petang. Dan pada pukul 2.10, taklimat daripada jurulatih di bangunan Limpat tu lah. Kira jurulatih kami akan buat taklimat kepada kami. So, selepas itu pukul 2.20 sesi agihan tugas daripada ketua kumpulan. Okey, untuk ni agihan kami dah diberi tugas masing-masing untuk buat kerja yang telah kami berikan lah. Nanti akan kami ceritakan lah apa yang kami lakukan dalam projek ini. Okey, pukul 2.40 program selepas agihan tugas. Pukul 2.40 kami laksanakan tugas. Tugas dimulakan dan pada pukul 5.45 berehat. Maksudnya kami bermula daripada pukul 2.40 sehingga pukul 5.45 kami buat kerja, dan pukul 5.45 kami rehat, dan seterusnya kami kira buat ni lah, mengemas barang yang diperlukan untuk kegunaan hari esok pula. Itu adalah tentatif program kami untuk projek ini. Okey, seterusnya sahabat saya akan ceritakan tentang objektif dan objektif kami punya program ini. Okay, terima kasih kepada saudara Ilyas. Okay, sekarang saya terus sambung ke slide yang seterusnya, adalah objektif projek. Okay, sini menunjukkan perhatian terhadap kebersihan dan keceriaan rumah ibadat di bangunan di 4. So, objektif projek ni dia memberi keperhatian. So, membersihkan surau kat rumah ibadat kan selalu kena bersih, selok-eloknya bersih dan selesa untuk orang pergi semayang. Kedua, memberi kemudahan dan keselesaan rumah ibadat kepada pelatih fakulti bekalan dan pengurusan. Okay, saya objektif dia, dan saya memilih di Surau Limpat dan mudah bagi pelatih-pelatih untuk membuat ibadah lah. Seterusnya, memupuk sikap tanggungjawab terhadap pelatih dalam memelihara kemudahan rumah ibadat. So, dekat sini objektif yang dapat kita pupuk adalah tanggungjawab kepada setiap pelatih untuk memelihara kemudahan yang diberi. Seterusnya, objektif hasilnya memudahkan pengguna menggunakan surau ketika solat berjemaah. Okey, slide seterusnya adalah ni adalah contoh gambar-gambar sebelum projek dilakukan. Ni adalah surau di 4. Sebenarnya, okey, sini adalah ada sudut bacaan. Apa yang anda lihat adalah sudut bacaan, dan sini adalah ruang wuduk. So, ini adalah kawasan-kawasan yang kami akan buat. Seterusnya, proses-proses kerja. Tengok yang gambar yang pertama adalah membersihkan bilik wuduk, cuci dan bagi bersih. Dan yang gambar yang ketiga adalah membersihkan bidai-bidai yang telah lama dan kami cat semula. Seterusnya adalah menyusun
balik Al-Quran yang terbiar dan cuci bersih banyaknya habuk. Gambar yang seterusnya adalah menampal sudut eksa, maksudnya menjimatkan air, menjimatkan elektrik. Itu yang telah kami gunakan. Seterusnya, ini adalah gambar-gambar yang telah dicuci. Dan ini adalah gambar yang pengecatan semula dinding dan bidai di surau D4 lah. Ini apa yang anda lihat semua. Inilah kerja-kerja kami yang telah kami lakukan. Okey, seterusnya seperti yang anda dapat lihat, gambar tersebut menunjukkan kami mengecat almari kabinet yang menempatkan buku-buku ilmiah dan juga Al-Quran. Ini disebabkan kerana almari tersebut terlihat agak usang. Jadi kami memilih untuk mengecat semula dan menshelet kayu-kayu yang terdapat di situ supaya nampak lebih baru lah. Seterusnya, seperti yang anda dapat lihat, beberapa ahli kumpulan kami sedang melakukan proses penurunan bidai kayu dan juga pengecatan bidai kayu tersebut menggunakan cat kayu. Okey, di samping itu kami turut menggunakan kayu-kayu terpakai untuk membuat rak, tikar dan juga sejadah yang terdapat di surau tersebut. Hari ini kerana sebelum ini di surau tersebut belum ada lagi tempat penempatan untuk meletakkan sejadah dan juga tikar. Jadi kami mengambil inisiatif untuk menggunakan bahan-bahan yang terpakai seperti kayu-kayu yang terbuang untuk membuat rak bagi meletakkan sejadah dan tikar tersebut supaya nampak lebih kemas dan teratur. Okey, dan yang terakhir sekali, selepas melakukan beberapa pemeriksaan dan pemerhatian, kami dapati beberapa lampu dan peralatan elektronik yang terdapat di surau tersebut telah mengalami kerosakan. Jadi kami mengambil inisiatif untuk menggantikan lampu-lampu baru dan juga melakukan sedikit kemasan terhadap peralatan tersebut. Terima kasih kepada Ahmad Muhaimin. Okay, saya akan teruskan kepada slide seterusnya, iaitu slide akhir projek. Okey. Kalau kita perasan gambar di sebelah kiri ada papan kenyataan. Okay, papan kenyataan ini kami telah mengubah atau kami telah update papan kenyataan itu, dan kami telah letakkan beberapa info seperti waktu solat dan sebagainya lah. Okay, di gambar sebelah kiri pula kami telah mengubah gambar-gambar hiasan. Lepas tu kami telah memperbaiki kabinet yang ada, dan dinding-dinding di sekitar surau ni kami telah mengecat semula. Okey, next. Okey, yang gambar sebelah kiri itu kami telah membuat satu rak untuk sejadah. Kalau sebelum ni surau D4 ni dia tak ada rak, dia cuma ada meja dan kita letak atas meja tu. Dan sekarang ni kami telah menghasilkan rak dan memudahkan untuk penyimpanan sejadah. Okey, di gambar sebelah kanan pula kami telah memberi atau menyumbang jam dinding atau jam waktu. Okey, jam ni lebih kepada untuk memberi waktu solat dan menunjuk waktu lah. Okey, next. Okey, gambar ni kami berikan penyerahan jam waktu solat. Okey, penyerahan ni kami telah menyerahkan jam ni kepada ketua blok, iaitu Lieutenant Commander Nur Azmi bin Ibrahim. Okay, next. Okay, hasil daripada projek surau D4 dalam keadaan kemas dan teratur. Okay, sebelum ni surau ni dia lebih kepada orang datang dan tak apa lah, macam simple lah. Sekarang ni kami telah cat baru, kami telah tukar bidai kami cat lain. Lepas tu segala papan kenyataan kami telah tukar yang baru. Okay, next. Kemudahan jam waktu solat yang telah disediakan. Okay, kemudahan jam waktu solat disediakan. Okay, sebelum ni surau D4 ni dia tak ada jam ni, dia just cuma tengok handset. Okay, sekarang ni kami telah sediakan jam. Okay, tahu kalau waktu masuk dia akan auto azan. Macam itu. Okay, ketiga, kemudahan tempat letak tikar bagi kegunaan semua.
Okay, sebelum ni surau lipat ni dia tak ada rak, dia cuma ada meja, just kami letak atas sejadah tu, atau letak atas meja tu, susun atas meja. Dan sekarang ni kami telah sediakan rak untuk penyimpanan sejadah tu, tikar sejadah. Okay. Keempat, lampu di bilik wuduk kembali terang. Sebelum projek dijalankan, lampu di tempat wuduk kebanyakannya terbakar. Kami telah ganti yang baru. Okay, seterusnya ialah kekurangan daripada projek. Yang pertama, kekurangan dana. Okay, yang sedia maklum, segala bahan-bahan atau barang-barang semua dikeluarkan daripada ahli kami sendiri. Kami kumpul untuk membeli segala peralatan lah. Okay, yang kedua, kekurangan tenaga kerja. Untuk sedia maklum, kami buatnya hanya 4 orang sahaja. Mungkin sedikit rushing lah untuk sediakan projek ni. Okay, yang ketiga pula, kekurangan alatan kerja. Okay, kekurangan alatan kerja ni kami lebih kepada alatan yang digunakan tidak cukup. Jadi kami guna yang ada lah untuk buatkan projek ni. Okay, kekurangan yang keempat ialah masa yang sangat terhad. Okey, masa yang sangat terhad ni kami telah menjalankan projek ni selama seminggu, dan masa yang diberi agak singkat lah sebab banyak yang kerja kami kena buat. Kami telah menghasilkan kerja-kerja macam mengatur tugas lah. Okay, terima kasih kepada Puan. Itu adalah daripada kekurangan kami. Okay, terima kasih.